Hai, Assalamualaikum. Selamat bertemu untuk video aku kali ini. Di mana video kali ini bukan eksplorasi tetapi sedikit perkongsian cerita daripada sahabat aku, iaitu saudara KZ. KZ kalau korang kenal, salah seorang DJ di sebuah radio, DJ KZ So sekarang ni aku akan pergi ke lokasi tempat yang KZ masukkan di Setapak, di satu lokasi untuk beliau akan ceritakan sedikit pengalaman tentang apa yang dialami semasa beliau bertugas di salah sebuah radio tersebut. Jadi jom kita ke sana. Dah sampai pun kedai. Katanya Brother KZ tunggu aku dekat kedai kedai makan ni So lokasi dia dekat sini. Nanti kita jumpa, dengarkan pengalaman yang akan dikongsikan oleh Brother KZ dia pengalaman yang menarik. Sama-sama kita kongsikan. Assalamualaikum Brother KZ. Oh, tak boleh salam. Okey, ni Brother KZ. Tapi member tengah bincang pasal apa ni? Daus right KZ. Okey, katanya KZ ada perkongsian malam ni Ada. Itulah dah perkongsian dah hampir 10 tahun dah. Kita nak dengar juga apa yang KZ nak kongsi bersama dengan penonton ni. Nak cerita 12 episod ke satu episod dulu? Kita bagi satu episod dulu. Jangan belanja sangat kan? Kita bagi belanja satu dulu. Selebihnya kita kena orang follow lah. Nak tahu episod yang seterusnya, tunggulah, takkan hari yang sama 10 episod 10 hari sama kan. Habis. Sebenarnya tempat ni, lokasi ni ditaja oleh Adi Corner. Lokasi kita untuk kita shoot ni di tempat yang agak strategik sikit lah. So kita akan berpindah ke lokasi tersebut. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda ni dah lama cerita dah. Jadi kalau tak cerita, dia akan jadi satu sejarah sendirilah, kan? Pernah juga ada orang bertanya dulu, pernah tak pengalaman-pengalaman mistik berlaku? Aku tanya sebab apa? Sebab aku pernah buat segmen kisah misteri. Kisah misteri di salah satu radio lah. Jadi tujuan aku buat kisah misteri, bukan kisah seram tau. Tak jadi kisah seram sebenarnya. Dulu tak ada pun niat nak buat kisah seram. Tapi bila buat kisah misteri, orang-orang yang caller ni di radio ni cerita pasal seram. Jadi kita pun ambil je lah satu pengisian radio kan, kisah pasal seram apa semua. Jadi dia dah ni. Dan bila nak buat kisah misteri tu, mula-mula pakai background biasa je. Background kita ambil background bunyi angin apa semua, tapi rasa tak feel. Jadi ketika berada di radio tu, kelengkapan untuk buat editing memang mudah lah. Jadi aku pun satu hari tu pergi ke pejabat. Pejabat tu, so aku kerja masa tu memang kerja pukul 12 malam. 12 malam 3 pagi ataupun pukul 3 sampai 6 pagi. Jadi bila masuk pukul 3-6 pagi tu, jadi masa tu aku memang okey free kan. Pergi pejabat tu awal-awal. Pergi pejabat buat editing. Pejabat tu memang sebesar-besar bangunan tu. Sebesar-besar bangunan yang orang kata kalau padang bola sepak lah kan. Sebesar padang bola sepak tu, bangunan dia, panjang dan lebar dia. Kemudian ada 3, kan dia ada tingkat ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Tapi sebabkan dia punya ketinggian tu, dia jadi ground floor, mezzanine dia kosong balik ruang tu. Tapi naik tingkat 1, tingkat 2. Jadi antara ruang ke ground floor ke tingkat 2 tu memang tinggi lah.
besar. Jadi pergilah pejabat tu, memang aku suka masuk kerja tu. Aku ni hati kering sikit. Tak peduli lah kan. Orang kata apa-apa pun lah, peduli lah. Bedah je. Jadi pintu pejabat tu sebenarnya berkunci. Tapi cara dia nak buka kena tolak dulu. Memang itulah cara dia. Tak ada bagi kunci tapi kita kena tolak lah. Jadi bila dah masuk kita tutup balik kunci. Itu pengalaman pertama yang berlaku ketika tu. Ketika aku masuk radio ni, pengalaman pertama dah masuk dah kunci, okey, start tengah malam relax. Apa background yang sesuai sangat dengan kisah misteri ni. Itu pun start buat. Buka sound effect demi sound effect buat sampai tak dapat lagi ni. Tutup lampu semua. Tutup lampu, gunakan konti lah. Ini lampu studio. Bukan konti pun studio. Masa tu tak masuk studio lagi. Belum masuk lagi. Dekat pejabat. Pejabat. Jauhnya konti dengan pejabat tu lebih kurang agak dalam 200 meter. 200 meter, 100 meter selepas padang bola sepak kan. Kena seberang lagi satu, sampailah baru ada orang kata tempat radio lah. Jadi daripada pejabat ke tu memang jauh. Jadi aku duduk seorang kat atas tu. Tingkat 2 tak tahu siapa dia dah. Tapi dekat ruang aku tu memang pejabat aku tu, aku masuk memang aku seorang je. Dia buat kerja malam tu. Bila lagu dah tutup lampu tadi. Tutup lampu, duduk sekejap. Bila dengar satu, baru dia dapat feel. Dia duduk seseorang lagi. Baru dia dapat feel bunyi, masukkan bunyi angin. Lepas tu ada satu aku jumpa pula satu background lagu daripada bukan lagu sini tau, bukan lagu Malaysia, bukan lagu Thailand. Lagu Thailand. Lepas tu sound effect tu memang cantik tau. Dia bunyi dia sebenarnya lagu heavy metal. Lagu heavy metal. Tapi introduction dia tu, dia punya opening lagu tu agak panjang juga. Dia memang main yang peranan ada bunyi lain macam sikit. Oh cantik. Cut pop. Buat lagu lah. Dia dapat masukkan elemen bunyi anjing menyalak sikit apa semua. Itu semua buat sendiri. Buat sendiri. Yang kau pernah dengar tu kan? Yang aku punya kisah yang background tu. Itu belum lagi introduction dia lain tu. Yang introduction ni ada mentera tu. Itu pun lagu rock juga tu, tapi ambil introduction tu. Tapi yang tengah-tengah buat tu, tengah buat tu, tiba-tiba pintu pejabat tu sekali berdentung, pum, tu buka. Aku terkejut, memang terkejut. Oi, apa ni? Ambil masa 2-3 saat pun pusing tu tak ada orang. Bayangkan pintu yang dah lock, kalau aku sendiri nak buka pun, kalau orang badan saya macam kau pun nak buka, so ada DJ yang kalau badan besar saya nak tolak pun kena tolak sampai kunci tu renggang, barulah kita boleh buat terbuka. Kalau nak rempuh memang tak lepas lah. Melainkan kalau pintu kayu besar tu, bukan pintu jamban kan. Ni pintu kayu, 2 lapis, dua helai pintu kan. Dia kunci di tengah ni. Tak buka tu, aku terkejut. Pelik, orang tak ada. Sekarang aku duduk balik. Ya, pintu tu buka, aku duduk balik. Masa tu aku dengar bunyi dekat pintu tu. Serius. Aku tulis balik. Masa tu aku tulis. Aku ingat kalau ada orang lah. Jelas pun lah. Jelas. Jadi masa tu memang aku dah, apa hal ni kan? Aku nak main-main ke? Aku pun aku tengah buat kerja ni. Jadi bila terganggu kerja ni, jadi naik angin ni juga. Bila aku pergi kat pintu kan. Tengok ke kanan tak ada orang. Sebab apa, kalau orang ni walaupun dia berkapet, masa tu dah pukul 12 lebih tau. Walaupun dia berkapet, kalau orang jalan kita akan dengar bunyi seletan kaki tu kan. Ini senyap, sunyi. Tak ada orang. Aku pun fikir, aku nak tengok balik siapa yang segar aku ni. Bagi aku macam kurang ajar kan. Aku tengah buat kerja, memanglah ada speaker bunyi bising kau orang marah ke apa kan. Tapi takkan sampai gegar pintu. Orang kata sampai rempuh pintu semua kan. Masa tu otak aku tak fikir yang benda pelik-pelik tau. Fikir orang ke. Aku pun mula langkah, orang kata langkah kanan, langkah rezeki. Aku nak cek benda-benda tak boleh. Pup, bila office aku tu macam berpetak. Jadi ada ruang kiri kanan boleh lalu lah. Sini ada pejabat lain, sebelah kiri ada pejabat lain.
dengan belakang dia tempat lain. Tapi ada ruang lalu lah. Aku pun keluar berlari, kejar. Tengok memang tak ada orang. Kau lari tu kau berlari diri atau kau cari benda tu? Berlari mencari punca yang bersuara tadi tu. Okay. Semua orang ke apa ke, tapi tak fikir yang benda pelik. Okay. Dia cakap orang, kalau orang nak aku tegur kan, kenapa tendang pintu? Okay. Kenapa? Kau tak ada fikir pasal Tak ada. Tak ada. Kenapa tendang pintu? Kenapa segar aku tengah buat kerja kan? Kalau security guard mungkin dia kan tendang ni marah ke bising-bising sikit. Memang agak bukan kuat sangat. Memang agak aku nak dapat feel tu. Lepas tu keluar. Tak ada orang. Aku masuk balik, buka lampu balik, tutup pintu. Orang kata macam, lepas tu bila nak duduk balik nak rasa macam dah mula rasa tak mati tau. Apa hal dia? Betul-betul tau, macam mana pintu boleh terbuka sedangkan aku nak buka pun susah. Member-member lain nak buka pun susah. Tapi dia sekali terbuka kau bayangkan kalau orang rempuh, dia tergolek tak masuk dalam. Mestilah. Bila dia rempuh kau kan dia mesti terlajak ke dalam kan. Ini aku dah bangun dia, tak ada orang pun. 3 saat beza waktu. Aku terkejut. Pusing belakang tak ada, bila nak duduk balik pun baru dengar suara. Kat pintu tu. Itulah. Jadi macam okeylah. Keluar, lepas tu aku duduk balik buat kerja, siapkan kerja, buat. Memang dapat cantik. Bila seram dulu kata macam terfikir misteri tu kan. Baru dapat ending dia buat, dah siap. Kebetulan memang hari tu juga hari nak buat kisah misteri. Nak gunakan sound effect tu. Bawa lah. Jadi bila turun kat bawah, perjalanan pula kalau dah malam tempat tu, selalunya pintu tepi, kalau turun lift, pintu tepi tu buka. Tapi bila dah malam, pintu tepi tu memang dah tutup lah. Jadi aku kena turun lift, aku kena berjalan. Jarak dia dekat 50 meter ke 1 meter ke post guard depan dalam bangunan tu. Aku berhenti kat atas tu. Ini, Assalamualaikum. Saya nak tanya ni. Ya cik dari mana? Saya daripada bilik pejabat dia, tingkat 1. Saya DJ baru kat sini. Dah baru masuk dalam sebulan lah. Tapi duduk atas sebab nak buat editing tadi. Tapi saya nak tanya, ada tak tadi dekat pintu tu ada siapa-siapa security guard marah saya ke apa, tandang pintu apa semua dan segar saya tadi? Dah kan? Tak ada cik. Kami kalau buat sentri pun mesti sebelum pukul 12. Kami takkan ronda selepas pukul 12. Kenapa? Cik orang baru tak apa cik agak cik akan tahulah cerita dia macam ni. Oh ya ke? Okey. Tak apalah. Kenapa cik? Itulah pintu terbuka sendiri. Pintu saya tengah buat kerja dan tiba-tiba terbuka. Saya pun belakang pintu, saya tak tahu siapa dia. Tak apalah, itu biasalah, itu permainan lah cik, dia kata. Oh ya ke? Misteri lah ni. Lebih kurang lah. Okey. Jadi pun itu saya pun dah ada file saya tu memang saya dah automatic transfer. Ya aku pun pergilah. Tunggu konti nak masuk, aku senyap, aku tak cerita kat siapa pun. Takut nanti DJ lain takut kan. Jadi dia ada DJ yang bertugas tu. Dia kata daripada mana? Daripada pejabat tadi. Okey pejabat. Okey, tak ada masalah. Ada siapa kat jawab ni? Mana lagi yang cari seorang kan? Oh ya ke? Kau seorang kan? Seorang kan. Jadi macam dia dah tahu. Memang mestilah yang dalam agak dah tahu juga lah. Jadi bila tengok aku bertugas aku pakai lah. Di situlah kisah misteri. Buat tajuk lah. Tajuk kena sergar lah malam tu cerita kan. Lepas tu berlarutan lah kerja sebagai DJ radio kan. Sampai. Dan selalunya berlaku pun di waktu aku berada dalam pejabat dan berlaku ketika tengah bertugas. Yang paling syok ni, ada 2 perkara dah dia cerita lagi. Yang berlaku dalam konti ni. Yang lain tu semua tak nampak. Tapi berlaku dalam konti ni, satu hari tu buat kisah misteri. So, aku dah berbulan-bulan lamanya masa buat kisah misteri tu. Satu hari tu dah tak ada idea kan. Idea dah macam dah habis. Apa tajuk? Sebenarnya idea tu ada tapi nak cari tajuk. Tajuk tu, apa tajuk nak kena dengan cik pun. Apa tajuk kan? Masa tu aku bertugas dah pukul 3 pagi. Akan berakhir pukul 6 pagi kan. Jadi antara pukul 3 tu nak ke pukul 4 tu, segmen tu misteri tu akan mula 1 jam aja. Bermula pukul 4 pagi sampai pukul 5 pagi. Jadi pukul 3.30 tu terfikir-fikir. Tak tahu apa lagi.
cari bahan. Semua bahan dah ada dah. Bahan dah pernah cerita dah. Gunakan bahan-bahan yang ada tapi tajuk dia berubah, dia orang bercerita kan. Di situlah banyak cerita yang dah mula pergi. Jadi pukul 3.30 pagi ada satu kawan DJ lah yang bertugas sebelum tadi tu datang nak pinjam kereta. Datang masuk konti, nak pinjam kereta, okey ambil. Bayar kunci, dia pun kuih. Nanti dalam pukul 5.30 pagi dia datang balik lah. Tak apa lah, kau pakailah kereta aku. Nanti dia datang balik. Dia pun buat kerja. Cari idea lagi, macam mana tak boleh. Dah sampai pukul 4 ni, pukul 4 mesti nak start. Sekali dah pukul 3.45 kali 50 macam tu, aku dah start tutup lampu. Memang dah dapat feel kalau nak cari cerita, nak buat kesan ni kena tutup lampu. Tutup lampu hanya gunakan cahaya monitor. Dekat bilik konti tu ada 4 monitor. 1, 2, 3 dan 4. Dan tengah-tengah ni memang kosong. Kedudukan meja dibentuk macam separuh C lah. The curve lah. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Sini untuk kita buka Facebook semua. Skrin yang kedua untuk sebagai player lah. Player apa semua. Yang ketiga ni untuk kita buat recording semua. Yang keempat ni memang dia kosong lah. Tak ada apa. Tapi memang kita buka in case of emergency, sini tak boleh buka, kita boleh buka kat sini. Jadi cek bahan kat sini. Tak jumpa juga masa ni, lampu dah tutup. Cek bahan kat sini lagi. Orang kata nak cepat cek bahan, satu bahan lain. Okey, buka yang tepi ni. Jadi bila lampu dah tutup, kebetulan bila dah pukul 4 tu aku dah pasang lah. Dah pasang teaser, lepas tu intro segmen tu. Memang intro segmen tu ada mentera lah. Mentera tu pun sebenarnya mentera tak habis. Mentera tu ada mentera daripada lagu tu. Jadi lepas mentera tu barulah masuk introduction, lepas tu aku punya background music tu nak bagi feel lagi kan. Background music. Jadi tengah-tengah yang berjalan dia teaser tu, tengah cek lagu. Sekali bila aku nak cek bahan ni macam tak banyak ni. Sini dah standby. Nak tulis sini tak betul. Dalam gelap tu sebab apa? Konti tu depan tepi sebelah sana dia ada cermin besar. Cermin besar tu maksudnya bukan cermin pandang muka lah. Cermin pandang terus. Sebab apa? Bilik sebelah tu bilik dia kata bilik tetamu. Jadi kalau tetamu ada bilik tu duduk situ dulu sebelum masuk konti kan. Jadi bilik tu terang. Lepas tu ada pintu, dia ada dua pintu nak masuk konti dengan pintu konti. Jadi di situ pun terang. Kalau orang masuk pintu terbuka, nampak cahaya tak? Nampak cahaya kan? Jadi disebabkan ada cahaya kat situ, jadi bila cahaya dia sama-sama je lah. Bila cahaya suluh belakang, sini gelap. Jadi aku pun duduk depan monitor. Di belakang aku tu aku nampak macam silau. Dia nampak bayang. Siapa ni saya cakap? Pintu tak terbuka. Tiba-tiba ada orang duduk senyap tau. Tegak tau. Oh, kan ada kursi tetamu. Kan. Ada tetamu duduk situ. Dia diam, tegak. Tak ada goyang. Agak lama juga aku tenung ni. Sampai dah teaser tu, jingle background tu dah habis lah. Baru aku pasang aku pasang lagu dulu. Pasang satu lagu dulu. Ini tak dapat lagi ni. Bila aku dah pasang lagu, beranikan diri tau. Sebab dia memang dia tak beranjak tau. Gelap ada, dia macam lebah hitam. Lebah hitam. Sebab apa? Belakang tu ada cahaya. Bila cahaya kena belakang kita, jadi yang depan ni gelap. Kebetulan aku pula berdepan dengan monitor. Monitor tu depan aku nak kanan sana silau. Kan? Silau. Monitor, 4 monitor ni. Dia tak bergerak ni. Aku tengok, orang ke patung ni. Ini nak pastikan orang ke patung. Kau tahu apa buat? Aku bangun. Aku bangun macam ni kan, aku tengok dekat-dekat dah. Aku tengok kan. Melepasi monitor baru aku nampak. Depan mata kau. Jarak lebih kurang sekaki, satu kaki aku duduk dekat dia. Sebab dia duduk dekat dengan meja je ni. Jadi monitor depan sini je. Jadi aku rapat kat sini ya. Aku bangun macam dia duduk macam ni. Kan? Aku bangun, muka aku dah dekat dengan dia dah.
Aku dah melepasi monitor, baru nampak terang. Allah, aku cakap. Boleh tak kau kongsikan kepada penonton apa rupa yang kau nampak tu Kazi? Aku cakap kerana aku cakap bila aku dah dekat dengan monitor tu, dia punya muka dia botak hitam, tapi dia punya kulit semua menggerutu tau. Menggerutu besar-besar. Macam binju-binju dulu kan. Dia punya mata dia bulat besar. Bulat besar macam bola golf tu. Putih putih. Putih memang tak nampak mata hitam dia, dia nampak macam kecil tau. Yang paling best kan, dia punya sebesar muka macam ni bulat tu. Dia punya mulut dan gigi dia nampak daripada pipi sini ke pipi sini. Macam ingai. Itu yang aku, Allahu Akbar. Kau datanglah pula. Tak pernah-pernah ni. Aku tengok bawah, tak ada kaki, tengok balik, hilang. Tak ada. Hilang dah. Hilang. Jadi aku terdiam tau. Sepatutnya aku dah bercakap tadi. Tak open lagi, tak opening langsung. Termenung tau. Sampai aku mimpi ke? Tak kata nak mimpi. Aku tadi lepas satu lagu, aku dah tekan lagu. Bila lagu tu dah nak habis dah pun, baru aku tekan balik semula. Lagu nak habis tak? Sebab lagu ambil masa dalam 3-4 minit kan. Jadi lepas itulah nampak aku bangun. Tengok tepi, tengok Reno ni, lepas tu aku bangun. Tengok tu ya Allah, termenung tu. Lagu habis, tekan lagu. Termenung lagi. Mimpi kau ni. Masih macam tak percaya kau. Tapi kalau kita mimpi, kita tak bergerak. Dah pastinya aku tertidur. Kalau kita bermimpi, maknanya kita tertidur lah. Nak kata berhayal, tak berhayal. Kau pernah cerita tak rakan-rakan DJ masa tu hal macam ni? Ada cerita jugalah. Ya. Tapi cerita malam tu lah yang pinjam kereta kan. Terus terfikir nak kepastian. Macam tak saya gini. Nak call dia tanya dia kat mana sebenarnya. Dia sergah aku ke apa tu kan. Macam tak percaya. Jadi okeylah. Buat opening dulu lah. Baru dapat idea. Idea dia tajuk dia simple je. Nak kata aku buat tajuk, nak kata disergah tak disergah, tapi muncul tiba-tiba setiap waktu anda seorang-seorang, sama ada di pejabat ke, di rumah ke, tiba-tiba ada muncul sesuatu yang memang bukan manusia. Betul-betul depan anda. Pernah tak ada hadapi itu semua? Tak lama kita dengar lagu dulu, tekan lagu. Telefon dah belum kelip. Bermaksudnya adalah yang lagu tu kan. Tu aku pick up, aku call line, pakai line 2, call member aku ni. Tanya dia, bro, kau kat mana? Ya, aku kat rumah makan. Kau dia tak datang tadi, baru sekejap tadi. Kau masuk, kau keluar balik ke apa? Ya, aku pinjam kereta kau tadi, aku terus duduk sini makan-makan apa semua. Ya. Apa pasal bro? Tak adalah bro, baru sekejap tadi ni. Benda ada kat depan aku, lepas tu hilang. Betul-betul serius depan aku sekejap. Hilang. Dia nak bagi tahu yang dia baru cakap dia nak bagi tahu dia ada tu. Kita orang memang dah tahu dah. Kau orang baru kan. Oh ya ke? Okeylah. Jadi macam tu lah. Lepas tu buatlah kerja. Call, ada caller masuk, call in apa semua. Macam biasa lah. Lepas tu tak ada apa dah? Lepas tu ada kes-kes lain lagi. Ada. Bersambung macam ada cerita tu aku bawa member yang bila kita jumpa orang ramai-ramai kan, ustaz lah apa semua. Jadi ada bawa lah seorang tu yang memang hijab dia terbuka jugalah. Datang untuk tengok je lah kan. Jadi bila dia datang, masuk je daripada parking kereta sampai tu, patutlah dengar dia beristighfar memanjang. Kejap-kejap jalan dia, Astaghfirullahalazim. Sampailah masuk konti. Okey, dah borak-borak dengan dia, dah bagi dia okey, aku dah buat segmen apa semua. Masa tu bukan segmen misteri. Segmen biasa je.
Satu ketika tu aku tengok dia, lepas tu apa tu, angkat tangan. Dia dah datang 2-3 orang. Angkat tangan, okey. Tengok dia tunduk tadi, dia macam dia terperanjat. Okey, bila aku dah habis segmen apa semua, tembak mata kita nak keluar lah. Minum ke. Tanya. Bro, tadi masa aku bertugas tadi, aku nampak kau macam terperanjat tengok. Apa kau nampak? Dan tujuan aku bawa kau datang sini pun sebab nak tengok kan. Betul tak betul apa yang aku pernah nampak ni dulu. Dan dia cakap, ada bro. Ada. Dia tak ada panggil bro, dia panggil Cik Casey lah kan. Jadi dia cakap, okey, apa yang nampak ni Ustaz? Dia cakap, tengah-tengah tuan bekerja ni, tiba-tiba kan naik daripada belakang, naik tinggi besar, hitam, dia botak dan dia memandang tuan bekerja. Dia tak buat apa-apa, dia nampak dia hitam lah, dia separuh badan dia, yang lain semua macam asap hitam. Tiba-tiba dia rebah, dia macam nak jatuh, pup, belum sempat kena bup, jadi asap hitam. Lepas tu dia belagar, lepas tu terus halus hilang gitu. Tanya rupa dia macam mana. Wah, hitam. Lepas tu mata terbeliak besar. Kulit dia untuk kepala menggerutu semua. Memang besar, tinggi. Kat 7-8 kaki dia tinggi. Dan ingai je. Dalam hati cakap lah, sama lah kan. Tu, Ustaz, itulah yang saya nampak depan saya di toilet. Itu tujuan saya panggil, itulah saya nampak depan, duduk depan tu. Jadi sekali nampak tu sekali lah. Lain semua pergerakan, rasa, imbasan, tugas, tapi itu nampak. Okey. Dan tanya dia, sebenarnya benda ni kalau orang selalu kata hantu kan. Betul Ustaz? Sebenarnya Ustaz pun cakap tak ada istilah hantu sebenarnya. Ikut-ikut tu memang tak ada. Cuma dah ada percakapan orang daripada zaman dulu sampai ke kini dia kata hantu-hantu. Tapi itu adalah kemunculan tu adalah daripada salah seekor jin yang ada lah. Ada banyak sebenarnya. Kalau saya nak cerita ni terlalu banyak lah kan. Apa yang saya sambil perasan tak yang saya lalu tadi tu beristighfar je mak. Saya nampak macam rupa. Banyak sini rupanya. Dia kata, bangunan lama Ustaz. Macam mana kan? Okey Casey, apa yang dapat kau simpulkan pasal lokasi tersebut dan yang apa yang kau nampak lah? Okey, kesimpulannya kan, yang nampak tu memanglah makhluk ni wujud lah. Jin ni wujud, tapi dia bukannya hantu. Dia ada jin. Jin ni macam-macam. Kan? Jadi kesimpulannya satu lagi, kalau bangunan tu besar dan banyak bilik, tak kisahlah bilik macam mana pun, ada bilik-bilik yang tak dihuni oleh manusia atau tak diterokai oleh manusia atau pernah diterokai oleh manusia kemudian ditinggalkan lebih pada 7 hari, dia akan dihuni oleh makhluk lain. Jadi kalau terus tak dihuni, dia akan menjadi anggap tempat tu tempat dia tu. Kadang-kadang bila kita ada orang nak huni balik tempat tu, akan berlaku bukan gangguan lah, tapi bukan dia kacau kita, sebab dia nak menunjukkan dia tempat tu dia punya keberadaan dia tu. Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya DJ Casey untuk malam ini dan dalam segmen sekian. Dan pastinya saya akan terus cuba menghibur anda sepanjang waktu saya bertugas selama 3 jam dengan berbagai macam lagu, topik semasa yang akan kita bincangkan sama-sama. Jadi dengarkan bersama dengan saya di dan macam biasalah, abang kan ada. Dengarkan.